Selamat datang semua di masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Ku Malaysia, Malaysia, ku pertahankan sepenuhnya Malaysia. Ku Malaysia, Malaysia, ku pertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat petang Sir dan rakan-rakan sekalian. Saya adalah wakil daripada kumpulan 8 dan nama saya ialah Syed Junid dan nombor metrik saya ialah C21A2138. Tajuk grup kita adalah kepelbagaian adat resam bukan satu halangan bagi penyatuan masyarakat. Kita ada 7 ahli kumpulan dan termasuk saya. Yang seterusnya ialah Muhammad Ifan bin Azman C21A1850, Wan Ying C21A1881, Siti Nomalin Akila binti Hamid C21A2185, Muhammad Zaim Rushaidi bin Abdul Rahim C21B1872, Nur Fazlin binti Muhammad C21A1954, Nur Jasmine Sofia binti Muhammad Nazari C21A1990. Pengenalan, Malaysia kaya dengan kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan agama. Masyarakat luas sering memandang Malaysia sebagai negara model perpaduan atas keharmonian dan kesejahteraan rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Silang budaya berlaku apabila dua atau lebih individu daripada latar belakang berbeza berinteraksi. Perbezaan latar belakang ini mencakupi budaya luaran yang ketara seperti pakaian, rupa, bahasa, adat resam, makanan dan tempat tinggal. Manakala budaya dalaman yang tidak ketara adalah seperti pengetahuan, kepercayaan, moral dan nilai hidup. Apabila perbezaan budaya ini difahami, ia akan melahirkan hubungan yang positif dan harmoni. Dia mempunyai 4 isi atau fakta, iaitu adat masyarakat Melayu, adat masyarakat Cina, adat masyarakat India dan juga adat kaum Melanau. Adat masyarakat Melayu merupakan kaum yang paling banyak di negara Malaysia berbanding dengan kaum lain. Mereka beragama Islam dan mematuhi adat resam yang disambungkan oleh nenek moyang mereka. Adat masyarakat Cina pula merupakan kaum kedua banyak di negara Malaysia. Kebanyakan nenek moyang mereka adalah berhijrah ke Malaysia dari negara China. Mereka mempunyai adat resam, perayaan dan budaya tersendiri. Yang ketiga, adat masyarakat India. Kaum India juga terdapat di seluruh Malaysia. Kebanyakan agama mereka adalah agama Hindu dan segelintir pula ialah agama Kristian. Hal ini berkaitan dengan keluarga mereka. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa sendiri, iaitu bahasa Tamil. Dan yang keempat adalah adat kaum Melanau. Masyarakat Melanau merupakan masyarakat etnik di Sarawak. Masyarakat Melanau mempunyai persamaan dengan masyarakat Melayu baik dari segi kepercayaan, kebudayaan dan adat resam. Namun begitu, masyarakat Melanau tetap mempunyai budaya dan adat resam mereka tersendiri. Adat resam ini adalah terlihat dalam aspek kehidupan mereka seperti perkahwinan, kelahiran dan juga kematian. Antara analisis ataupun nilai yang dapat diketengahkan daripada isu ini ialah nilai kerjasama. Perpaduan dan kerjasama antara masyarakat menyebabkan adat-adat tersebut masih dijalankan sehingga kini. Usaha memupuk dan memelihara budaya ini tidak seharusnya dipandang enteng supaya budaya dan adat resam tidak lapuk ketika kita memandang ke arah kemodenan. Seterusnya ialah nilai hormat menghormati. Masyarakat harus saling menghormati budaya dari rakyat berbilang kaum yang terdapat di negara ini. Seterusnya ialah nilai menghargai. Sikap menghargai budaya memastikan sesuatu kaum itu tidak luput di telan zaman. Tindakan individu menghargai adat resam dan budaya menjadi cara untuk mempamerkan rasa menghormati generasi tua daripada generasi muda. Individu tersebut akan berasa bangga terhadap diri sendiri dalam mengekalkan budaya turun-temurun daripada nenek moyang mereka selama ini. Akhir sekali ialah nilai bertimbang rasa. Pelbagai kaum di negara Malaysia faham memahami antara satu sama lain. Oleh itu, apabila mereka menghadapi sebarang masalah ataupun mengalami kehidupan yang susah, mereka akan berasa bertimbang rasa antara satu sama lain dan sentiasa tolong-menolong. Perkara ini dapat meningkatkan imej negara kita dengan pelbagai kaum yang harmoni. Cadangan saya adalah mengadakan rumah terbuka ketika perayaan. Rumah terbuka dapat memberikan kemaslahatan terutamanya dalam mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan anggota masyarakat di negara kita. Selain itu, masyarakat juga dapat memahami budaya kaum-kaum lain. Amalan rumah terbuka juga dapat merapatkan hubungan silaturahim dalam hubungan kekeluargaan. Fenomena seperti ini amat dititik beratkan agar sistem kekeluargaan akan sentiasa wujud dengan kukuh dan padu kerana tanpa konsep rumah terbuka, hubungan silaturahim dan perpaduan tidak dapat terjalin. Untuk cadangan kedua saya ialah menyertai program rukun tetangga. Penyertaan program rukun tetangga menjadikan masyarakat dapat bergerak lebih aktif dalam meningkatkan kefahaman penduduk mengenai kebudayaan dan perpaduan agar semangat cintakan kejilangan dan perpaduan dapat dikukuhkan. Sebagai contoh, komuniti setempat bekerjasama menjalankan rondaan di kawasan perumahan pada waktu malam.
Kerjasama ini dapat menjaga ketenteraman dan mengawal keselamatan kawasan perumahan tanpa mengira bangsa dan budaya serta menyatukan masyarakat. Melalui aktiviti ini, semangat kejirangan dalam kalangan setempat dapat diperkukuh dan mewujudkan hubungan etnik yang menebal dalam kalangan pelbagai kaum dan budaya. Oleh itu, bangsa Malaysia yang bersatu padu, kesefahaman serta sikap bertolak ansur juga dapat dipupuk. Dan yang terakhir ialah peranan media massa. Hal ini kerana media massa merupakan peranan yang amat penting dalam usaha untuk memaparkan mesej seperti perpaduan dan mencerminkan tentang pentingnya penyatuan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Selain itu, masyarakat akan memperoleh kesan yang positif daripada penyebaran media massa ini kerana media massa dapat membantu masyarakat memperoleh sesuatu berita dengan lebih pantas dan cepat seiring dengan zaman teknologi yang serba canggih ini. Sebagai contoh, masyarakat dapat memperoleh maklumat dengan cepat melalui penggunaan telefon bimbit serta internet yang mereka ada dan membolehkan masyarakat keluar dari kepempunya. Seterusnya adalah rumusan dan konklusi. Kepelbagaian adat rasam bukan satu halangan bagi penyatuan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat mampu mengamalkan sikap bertolak ansur bagi mengelakkan konflik dan salah faham yang tidak diinginkan. Dan ia amat penting bagi mengukuhkan perpaduan. Isu pergaduhan, pertelingkahan, penindasan dan perselisihan faham dapat dielakkan dan rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei pada 1969 tidak lagi bakal berlaku. Okey, jadi saya akan menyambungkan rumusan poin yang keempat sehingga yang terakhir. Jadi poin yang keempat adalah kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan. Ini kerana dengan keinsafan itu sahaja adat membentuk identiti dan kepribadian. Kebangsaan akan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman. Seterusnya yang kelima, kepribadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan akan memperlihatkan kepribadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. Yang terakhir, oleh itu semua pihak perlulah bersatu padu dalam usaha ini agar matlamat perpaduan kaum dapat dicapai dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dan sejahtera kerana masyarakat yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi mampu memberikan keamanan kepada negara dan mengekalkan keharmonian serta bersama-sama berdepan dengan pelbagai cabaran yang mendatang. Terima kasih.